Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Terima kasih pada pengurusi majlis. Assalamualaikum semua. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Yang saya hormati kekanda saya YB Cikgu Azman bin Haji Nasruddin, Ahli Parlimen Padang Serai. Yang saya kasihi dan saya hormati kekanda saya Cikgu Bat, AJK Penerangan Bersatu Pusat. Yang saya hormati Tuan Rumah Ustaz Syed Syahruddin bin Syed Shah, Timbalan Pengarah Jabatan Pilihan Raya MTD Air Putih. Yang saya hormati Muhammad Azharuddin bin Idris, Ketua UDM Dadong. Yang saya hormati sahabat-sahabat, pakcik-pakcik, makcik-makcik, kawan-kawan saya yang belakang sana, ada kawan-kawan UMNO pun ada kat sana ujung tu. Okey, tahan telinga sikit. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai lagi sekali di kampung Tebak, di mana di Dun Air Putih ni bukannya macam cakap apa, biasa tempat ni sebenarnya. Kerana abang angkat saya pun ada di kawasan sini. Itu hari masa PRN, saya pergi ke Kemasik. Hari ini Alhamdulillah diberi peluang, diberi ruang untuk bersama-sama dengan pakcik-pakcik, tuan-tuan pada malam ini. Akhirnya berhenti juga hujan, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah kerana mengizinkan kita untuk bersama-sama pada malam ini untuk menceritakan tentang 3 perkara. Sebelum saya cerita tentang 3 perkara, saya tak banyak pun. Orang Negeri Sembilan cakap perkara yang montan-montan je. Terlupa saya buat rakan-rakan TikTok yang sedang live kan. Live kat mana sekarang ni? Ustaz? MTD Air Putih. Ada 3 perkara. Sebelum tu, nama saya Zul Amali bin Haji Hussein. Orang lebih panggil saya dengan nama Bos Jebat. Saya dulu, waktu BN kalah, pada PRU yang lepas, BN kalah, bendera UMNO jatuh di bumi. Saya angkat bendera UMNO tu, saya angkat bendera BN tu. Waktu ketika orang UMNO semua lari, saya memikul tanggungjawab sebagai Ketua Pemuda UMNO bahagian Seremban. Seremban ni tuan-tuan berada di Negeri Sembilan. Parlimen Seremban ni lebih kurang ada 6 dun. 6 dun parlimen yang paling terbesar dalam Malaysia. Ada 6 dun yang di mana 16 tahun di bawah jajahan DAP, iaitu saudara Anthony Loke. Waktu ketika kalah BN, saya pikul tanggungjawab sebagai Ketua Pemuda UMNO bahagian Seremban. Dan pada waktu baru-baru ni selepas PRU 15, ketika UMNO sedang tengah merisik-risik khabar nak membina kerajaan, menubuh kerajaan, nak bersama tiba-tiba menubuh kerajaan bersama DAP, saya tinggalkan UMNO. Saya letak jawatan saya sebagai Ketua Pemuda UMNO bahagian kerana saya tidak boleh nak bersama-sama dengan DAP. Kerana kita ada maruah, sahabat-sahabat, tuan-tuan, kita ada prinsip. Waktu BN kalah, saya pikul tanggungjawab. Bila BN jadi kerajaan, saya tinggalkannya. Kerana apa? Kerana UMNO dah lari daripada landasan perjuangan yang sebenar. UMNO bukan lagi untuk membela bangsa dan agama. Kita bagi laluan dulu untuk sahabat-sahabat kita nak ni, YB. Besok YB ada parlimen. Terima kasih YB. Jadi ni lopak kita lah. Oh, lopak kita. Ya, tuan-tuan, UMNO dah lari daripada landasan perjuangan yang sebenar dan menjadi baruah DAP. Minta maaf kawan-kawan UMNO kat belakang tu. Tahan telinga sikit. Ya. Saya tadi cakap ada 3 perkara. Tuan-tuan, puan-puan, kerajaan sekarang ni betul-betul kerajaan Madanon yang paling bangang. Minta maaflah, saya guna bahasa yang paling mudah untuk orang faham. Kalau saya cakap orang putih, orang tak faham. Stupid, orang tak faham. Jadi sekarang ni kerajaan yang paling bangang. Kenapa? Contohnya macam ni. Ada seorang tukang kayu. Dia masuk ke hutan. Dia mencari kayu api. Dia bawa satu kapak. Kapak tu cukup cantik kapak tu. Tiba-tiba dia tengah potong-potong kayu, dia pikul kayu tu, dengan kapak tu dia pun jalan. Tiba-tiba sakit perut. Faham tak Lan cakap apa? Boleh kan? Tiba-tiba tukang kayu tu sakit perut, tuan-tuan, sakit perut. Jadi dia pun duduk
Duduk, cari pot baik-baik sikit, dia pun berak. Dia pun berak lah, berak. Sambil dia berak tu, tangan atas kepala. Dia tengok kayu tu. Cantik pula kayu ni, cakap. Kapak dia pun cantik. Siapa punya kayu ni? Siapa punya kapak ni? Cantik pula lah, cakap. Jadi selepas dia istinja, selesai apa semua, dia pun bangun. Dia pun bangun, dia pergi ambil kat kayu tu balik, dia pikul kayu tu. Dia ambil kapak, dia pun ambil kapak tu, dia pikul. Dia pun jalan. Jalan. Dia terpijak tahi. Dia terpijak tahi tadi tu. Cilaka betul, siapa punya tahi ni, dia cakap. Siapa punya tahi ni? Inilah kerajaan yang sekarang yang ada sekarang ni, tuan-tuan. Kenapa saya kata macam tu, tuan-tuan? Kerajaan sekarang ni, kejayaan, boleh ke tuan-tuan bagi saya 3 perkara ke, 3 kejayaan kerajaan Madanon sekarang ni? Ada tak tuan-tuan tahu? Di Kampung Tebak ni lah, tuan-tuan duduk kat rumah, tengok TikTok, tengok Facebook. Ada tak terdengar di tuan-tuan, bahawasanya kerajaan Madanon ni telah berjaya? Ada tak? Ada? Ni dia yang beritahu, apa je kejayaan dia. Kejayaan Madanon ni, dalam tempoh setahun ni, belanjawan bentang 2 kali dalam setahun. Tidak berjaya menunaikan janji. Minta maaf lah, dan tulis pasal banyak sangat kejayaan dia. Bila banyak sangat kejayaan dia, terpaksa saya menulis. Kalau tidak nanti orang cakap apa? Wah, menipu kau jebat ni. Ni dah. Dan cerita tentang kejayaan-kejayaan Madanon. Pengkreditan RM100 e-wallet. Ya, sehingga sekarang tidak ditunaikan. Itu salah satu kerajaan, dia punya kejayaan dia. Lepas tu pengkreditan RM500 ke dalam akaun KWSP bagi pencarum 40 tahun ke atas yang punya simpanan kurang 10,000 gagal ditunaikan. Kejayaan dia tu. Tanggungan yuran ujian memandu percuma bagi B40 gagal dilaksanakan. Kejayaan Anwar Madanon. Okey. 3 perkara ni pun tak nampak batang hidung dia. Tak nampak. Sembang lah dalam parlimen tu. Kita akan ni semua kepada rakyat, menipu rakyat semua. Jadi saya tak nak rakyat-rakyat di Kampung Tebak ni kena tipu. Kena tipu dengan UMNO, kena tipu dengan Anwar. Kena tipu dengan Madanon. Penipu semua tu. Jelas. Kan lagi 2 perkara orang saya cerita. Kenapa dia menipu. Kejayaan kedua, kerajaan Madanon bawa masuk komitmen. Dalam parlimen dia berlega-lega. Pelaburan 170 bilion. Bilion. Ada macam Anwar Ibrahim lah sebut. Cikgu apa mungkin Cikgu Bat boleh sebut lah. Bilion. MOU, 19 MOU dari China. PMF umum dalam bentang bajet 2024. Pelaburan dari China hanya RM8.1 bilion saja. Daripada tadi apa? 170 bilion. Yang dapat hanya 8 bilion saja. Menipu. Pembongak. Jadi mana lagi RM16 2 bilion? Tak ada. Dengan jumlah pelaburan luar asing FDI yang masuk hanya 63.6 bilion, KDNK suku kedua teruk hanya 2.9% berbanding suku kedua tahun 2023. Jadi ini yang orang cakap apa? Yang dibuat kat parlimen tu, dia cerita berlega tapi tak ada apa pun dekat tuan-tuan kat bawah ni. Kejayaan ketiga, gagal lah. Kejayaan, saya saja peli. Ini bukan kejayaan, ini kegagalan dia orang. Kegagalan kerajaan Madanon. Makin hari makin banyak barang-barang makanan, barang-barang makanan dalam pasaran menghilang. Contohnya beras tempatan. Kemudian tolo, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Macam itulah kat pemimpin UMNO. Tolo kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang hero, kadang-kadang super bapuk tua. Ini minta maaf yang cakap. Jadi yang paling polik tu, yang paling saya polik tu, minta maaf lah kadang tercakap dengan 9. Yang saya polik tu, gula premium dengan gula biasa ni. Apa beza dia? Gula premium, kalau kita bancuh dalam air, kita rasa, sama je rasa manis. Gula biasa, dia cakap, kalau nak beli gula, kena ambil gula premium dululah. Tak faham lah. Betul-betul gila lah kerajaan ni. Betul-betul tak faham. Gula premium dengan gula biasa ni, apa beza dia? Ini kejayaan yang paling handal. Paling handal. Dan rasa kejayaan ni boleh masuk Book World of Record. Kejayaan dia apa dia? Kejayaan dia telah mengeluarkan
perkataan PKR dalam apa? Dalam liberal tu dapat keluarkan liberal daripada dalam parti PKR tu. Tuan-tuan tahu kan, tengok kan? Tiba-tiba keluar PKR tu sebagai parti liberal. Itu paling berjaya yang telah masuk dalam World Book of Record oleh Anwar Ibrahim. Tak nak tepuk? Tak tepuk lah, ya tak? Jadi tuan-tuan, itu perkara pertama tentang kegagalan kerajaan Madanon. Yang kedua, on the way Tanzania tadi, saya tengok satu video daripada Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Setiausaha Agong UMNO Malaysia. Okey, dia mengisahkan, dia cerita dulu Tuan Guru Haji Abdul Hadi, dia cerita Presiden kita, dia cakap kenapa hari ini beria-ria menolak DAP, kenapa hari ini beria-ria sangat menolak DAP, tak nak bersama DAP, tapi dulu boleh. Ashraf OJD, ni aku nak beritahu, kau pun bertanding 3 kali kalah, KP hat-trick. Kau orang pertama yang waktu dulu menentang, saya lah orang pertama kan menentang DAP sekiranya Anwar Ibrahim ataupun Zaid Hamidi untuk ambil DAP bersama-sama dengan UMNO untuk merubuhkan kerajaan. Saya lah orang pertama. Hari ini Ashraf OJD dah jadi munafik. Dijanjikan sebagai pengusi mara. Itu beza dia. Orang munafik ni Allah nak tunjuk mudah je. Dah jadi munafik. Memang paling munafik. Dr. Akmal, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, dia cakap calon ni calon Dr. Sam MB. Apa bezanya MB Selangor? MB Selangor pun ahli parlimen juga. MB Negeri Sembilan ahli parlimen juga. Tu Tok Mat Hassan, Menteri Pertahanan, ahli parlimen, jadi ahli DUN. Lagi dahsyat, nak jaga satu negara pertahanan, DUN pun nak jaga. Elok tak ada masalah pun. Kenapa pula Dr. Sam tak boleh nak jadi calon parlimen dekat Kemaman ni? Apa beza dia? Beza dia, Dr. Sam ni orang yang bagus. Ni untuk pundi-pundi semua. Dr. Sam ni teknokrat. Prof Aero Angkasa. Tak ada pun dekat UMNO yang ada Prof Aero Angkasa. Dekat UMNO hanya ada yang betul-betul cokia je pun kaki songlap. Kaki sakau. Hoi hoya hoi. Itu dah kayak UMNO. Minta maaf lah. Itu hakikat dia. Hakikat yang paling cukup yang ada dekat UMNO sekarang ni, semua dia macam tu. Bila dapat jawatan, dah DAP yang paling hebat dah. Paling hebat. Okey, yang ketiga tuan-tuan. Okey ni, yang ketiga okey. Okey kan. Cikgu Bat Kang dia libas satu kali, selesai. Yang ketiga, baru ni, YB Mastura. YB Mastura iaitu ahli parlimen kepala batas. Ahli parlimen kepala batas telah direport polis oleh YB Bagan iaitu Lim Guan Eng di atas penghinaan terhadap DAP, mengatakan DAP ini komunis. Jadi bila keluarnya kenyataan tersebut, saya tampil untuk memberi penjelasan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan puan-puan tengok buku ni, buku ni saya ada bawa. Kalau siapa nak boleh jumpa saya. Tuan-tuan, buku ni telah diterbitkan oleh BNCOM waktu PRU 15. Dengar sini baik-baik ya. PRU 15. Waktu saya menjadi Ketua Pemuda UMNO bahagian, buku ni telah diberikan ketika memberi dana pilihan raya. Jadi banyaklah buku ni bertebar-tebar atas kursi-kursi meja yang tak dikutip. Kerana apa? Kerana waktu tu pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional ambil duit beramboi. Buku ditinggalkan. Tetapi saya ambil buku ni, saya baca isi kandungannya, muka surat 130 telah menulis salah silah keluarga Cimpeng. Waktu buku ni diterbitkan oleh BNCOM, waktu ketika tu UMNO menjadi kerajaan pemerintah. Bagaimana sebuah kerajaan pemerintah mengeluarkan satu buku bahan kempen naratif yang amat jahat. Baru ni Lim Guan Eng di sidang Dewan DUN Pulau Pinang, Rizal Merican bangun, bangkit, mengeluarkan hujah-hujah dengan ayat-ayat Al-Quran, backing seorang pemimpin DAP. Betul-betul barwa punya Rizal Merican. Betul-betul barwa. Aku hilang respect dengan dia kerana dia barwa. Ni ketua pembangkang DUN Pulau Pinang cakap yang mengisahkan DAP ni semua dalam buku ni. Datang Rizal Merican, dia bangun,
Oh kita ni lah apa semua dia dengan hujah-hujah ayat Al-Quran ya. Backup Guan Eng. Lepas tu Guan Eng cakap apa? Zahid Hamidi cakap buta sejarah. Zahid Hamidi, buku ni kau yang terbitkan. Bukannya Li Guan Eng terbitkan. Buku ni kau yang terbitkan. Kalau kau terbitkan buku yang tak betul ni, maka maknanya engkau telah menipu semua pengundi-pengundi dalam Malaysia ni tentang apa yang naratif Barisan Nasional yang bawa. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, puan-puan, waktu PRK ke Maman ni, Barisan Nasional yang sedang keluarkan manifesto, janji-janji palsu tu semua, itu semua penipu. Tok Mat cakap apa? Dia menafikan tentang kewujudan buku BNCOM ni. Walhal waktu tu dia adalah timbalan pengurusi Barisan Nasional. Saya cabarlah semua pemimpin BN buat report polis atas saya. Samanlah saya. Saman, saya cabar. Saya tak ada masalah. Buku ni memang saya dapat. Saya berani kerana benar. Takut kerana salah. Semua ketua-ketua pemuda bahagian, semua ketua-ketua puteri bahagian, semua ketua-ketua bahagian dapat buku ni. Saya cabar korang, saman aku. Buat report polis. Kalau tak, besok kita akan buat report polis tentang buku ni. Kerana dalam buku ni tuan-tuan, dia telah menulis apa? DAP cuba untuk menghilangkan institusi diraja. Ini cukup bahaya. Naratif-naratif yang macam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya datang sini bukan untuk bercerita kosong, bukan nak bercakap bohong. Tapi inilah hakikatnya. Saya bekas ketua pemuda UMNO, saya tahu sangatlah. Saya tahu sangat dah gerak kerja menipu pengundi-pengundi untuk menghalalkan apa segala cara untuk demi kuasa. Sanggup sekarang bersama-sama dengan DAP. Orang yang selama DAP ni nak hancurkan 10 bukti mengatakan DAP ni anti-Islam, tapi kau masih lagi nak bersama DAP. Sekali lagi saya nak beritahu dengan Ashraf lah. Waktu dulu, waktu PAS bersama DAP, PAS bila dah tahu DAP ni macam tu punya perangai, nak menghancurkan agama Islam, nak menghancurkan bangsa kita, PAS keluar. PAS telah ditolak oleh DAP kerana tidak boleh mengikut apa yang DAP nak. Jadi wujudlah Parti PAN. Wujudlah amanah daripada Mak Sabu mewujudkan amanah. Jadi bila kita dah semua Parti PAS dah tahu DAP tu macam tu, yang korang orang-orang UMNO ni nak bersama dengan DAP, dah nampak kehancuran berlaku, engkau boleh nampak. Cerita senang je, cerita paling mudah. Kau cakap rumah tu ada hantu, okey? Rumah tu ada hantu. Tiba-tiba hantu keluar. Bila hantu keluar, kau naklah bersama orang hantu tu. So siapa yang hantu sebenarnya ni? Yang paling hantu sebenarnya UMNO. UMNO yang paling cukup hantu. UMNO ni tuan-tuan, saya tahulah, saya datang daripada kilang UMNO. UMNO ni tak boleh hidup susah. Mana boleh hidup susah pemimpin-pemimpin dia. Paling tidak, paling koman pun nak pakai kereta Velfire. Paling tidak pun nak rumah besar 2 tingkat. Nak beg LV. Bukan Wahab je nak beg LV tau. Dia pun nak beg LV juga. Income paling tidak pun nak 20,000 sebulan. Kojak-kojak kan bercuti ke Phuket. Kojak-kojak kan bercuti ke London. London tu memang tompek orang UMNO lah cerita. London tu memang tompek orang UMNO. Tompek dia orang bercuti, healing-healing kan. Cuma Wahab dengan apa ANW tak lah. Dia sampai pavilion ni lah. Ya, tuan-tuan. Yang terakhir, tuan-tuan. Saya pendek kan, bagi laluan. Saya pun dah lama tak bercakap. Yang pendek, tuan, saya nak cakap. Hari 2 bulan ni, 2 bulan 12 ni, waktu hari mengundi ni, saya merayu. Pada sahabat-sahabat saya yang masih lagi berada dalam UMNO, saya yakin. Mereka ni nak tampil ke hadapan, mungkin mereka rasa macam masih sayang, masih apa. Tak apa. Kau nak duduk dalam tu, kau duduklah. Tapi waktu mengundi nanti, kau undilah Dr. Sam. Dan yakin dan percayalah. Di dalam Perikatan Nasional ni, kita membela bangsa dan agama kita. Kita tak, janganlah fikir pasal yang 4 yang melompat ke, yang mana melompat tu pedulikan. Yang mana rasa nak poi, biar dia poi. Tapi yang mana yang tinggal ni, ini yang kita pikul, ini yang kita junjung. Dengarlah sahabat-sahabat. Tak lama lagi dah. Ini zaman kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kan? Tolonglah, saya merayu sangat. Saya datang dari jauh buat semua sahabat-sahabat UMNO. Cukup-cukuplah korang dibodoh-bodohkan. Takkanlah kau sanggup menengok UMNO melukut di tepi tokong. UMNO melukut di tepi tokong. Ini bangsa kita, tuan-tuan, perempuan. Ini agama kita. Kita kena pertahankan.
Kita kena pertahankan. Jangan biarkan bangsa kita tergadai macam tu saja. Boleh tak, tuan-tuan? Jadi, akhir kata saya ucapkan selamatlah, selamat mengundi buat semua. Buat adik-adik yang masih lagi rasa macam di TikTok ni, yang rasa macam malas lah nak balik, confirm menang ni, tak. Korang kena balik, dek. Korang kena balik mengundi pada 2 bulan ni nanti. Apa cara sekalipun, demi agama kau, demi bangsa kau, kau kena balik. Dan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.